Buka. Bagi amas sikit. Buka dulu dah. Siapa dia? Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, pandang waibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan, kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju, berkat sejahtera, tekad kami, impian semua maju, berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama secara live di Facebook page Ustaz Hazri Yusof. Buah bicara kita pada hari ini dianjurkan oleh pihak Media Dun Kijah dengan kerjasama Jawatan Kuasa IMIX Dun Kijah, Doa Dun Kijah dan Pusat Khidmat Dun Kijah. Jadi insya-Allah hari ini buah bicara kita akan membincangkan satu tajuk ataupun satu topik
yang mungkin sebelum ini tak pernah orang dengar ataupun ni first time nak dengar, apa itu tajuknya ialah PITAS 2030 di peringkat Dun Kijat. Jadi insya-Allah sebelum saya kupas tajuk kita dan kita nak serahkan kepada panel kita pada hari ini, suka untuk saya alu-alukan penonton-penonton semua yang sedang menonton secara live pada hari ini untuk jangan lupa like, komen dan share. 3 perkara ini yang biasalah kita buat, like, komen dan share supaya perkongsian kita bersama dengan panel yang hebat pada hari ini mendapat manfaat dan juga kita dapat berkongsi input-input dan juga ilmu-ilmu kepada semua pendengar dan juga masyarakat setempat insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-puan juga yang sedang menonton secara live ini boleh juga meninggalkan ataupun tinggalkan komen-komen yang menarik di ruangan komen sebab kita nak meriahkan bicara kita pada hari ini dengan komen-komen daripada tuan-puan. InsyaAllah kita akan pilih komen-komen yang menarik untuk kita paparkan di layar skrin ini dan kita baca sebentar lagi insyaAllah. Dan tuan-puan boleh tinggalkan di ruangan komen itu datang daripada mana dan mungkin juga boleh berkongsi sama ada pernah dengar ataupun ni adalah first time dengar perkataan PITAS 2030 ni. Kalau siapa rakyat Terengganu tu kalau first time dengar PITAS 2030 tu something wrong tu. Tapi tak apa, insyaAllah hari ni kita sama-sama kupaskan supaya first time tu dah tak jadi first time dah lepas ni. Kita akan kita akan tahu apa itu PITAS 2030 hari ni insyaAllah. Dan yang sebagai kami juga nak meraihkan tuan-puan semua juga, iaitu kami juga memberi satu peluang ataupun membuka peluang kepada tuan-puan semua untuk boleh mengajukan soalan di ruangan komen itu. Dan soalan-soalan itu akan dipilih oleh pihak urustia dan kita akan paparkanlah sebentar lagi untuk kita ajukan kepada panel yang subhanallah hebat pada hari ini insyaAllah ya. Jadi tuan-puan boleh tinggalkan ruangan komen dan juga soalan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan pilih dan kita akan baca sebentar lagi. Baiklah, tajuk buat bicara kita pada hari ini yang seperti saya beritahu sebentar tadi adalah PITAS 2030. Apa itu PITAS? Jadi nak tahu secara detail apa itu PITAS, apa itu kenapa 2030, kenapa vision dia sampai 2030 sahaja tak sampai 2040. Nanti kita akan kupas secara lebih mendalam apa itu PITAS, misi dan visi dan sebenarnya apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada PITAS ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dulu ahli panel yang akan menemani saya pada hari ini yang dah berada di tepi saya tu, iaitu Encik Zulhilmi bin Abdul Rahman, merupakan Ketua Jabatan Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Rakyat Center of Excellence PITAS, COE PITAS dan juga Terengganu Strategic and Integrity Institute Thesis. Bukannya orang yang biasa-biasa kita bawa ni. Kita bawa orang yang paling core ni. Orang kepala dia ni kita bawa untuk kita kupaskan tajuk PITAS pada hari ini insyaAllah. Dan selamat datang saya ucapkan kepada Encik Zulhilmi. Sihat Encik Zulhilmi? Alhamdulillah sihat. Okay, baik insyaAllah. Dan saya Nur Hidayat Ibrahim akan menjadi host bagi buah bicara kita pada pagi ini insyaAllah. Jadi sebelum kita menyerahkan, saya rasa semua dah tak sabar nak dengar kupasan yang akan disampaikan oleh Encik Zulhilmi sebentar sahaja lagi. Sebelum itu saya nak menyerahkan dulu pentas buah bicara ini kepada tuan rumah kita, Encik Zulhilmi, iaitu Ustaz Hasri Yusof selaku penyelaras Dun Kijat untuk menyampaikan ucapan aluan. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Salatan wa salaman ala habibina al-karim nabiyyuna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati dari moderator, saudara pengerusi yang diraihkan pada pagi ini, tetamu jemputan kita, saudara Encik Zulhilmi Abdul Rahman selaku Ketua Jabatan Pembangunan Insan PITAS. Seterusnya para penonton, para pendengar melalui maya online kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur saya ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas program bicara PITAS
bersama dengan Ketua Jabatan PITAS sendiri pada pagi ini, dan saya juga ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Lejnah Penerangan Dun Kijal yang menganjurkan program yang sangat penting saya rasa untuk waktu ini. Sahabat-sahabat yang para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam mukadimah ayat yang saya bacakan tadi daripada petikan daripada surah Quraisy yang semua kita ingat, 3 prinsip asas sebagai sebuah kerajaan, sebagai pemerintah. Yang pertamanya, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah, tunduklah kepada Tuhan rumah ini. Dalam arti kata di antara tonggak utama sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan mesti memastikan pemerintah, rakyat dan segala aktiviti, perlembagaannya, peraturannya, undang-undangnya, prinsipnya mestilah tunduk kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Kena pastikan seluruh rakyat untuk dasarnya adalah kembali kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, at'amahum min ju', dalam bentuk iktisadiyah, dalam bentuk ekonomi, memastikan di antara tugas penting pemerintah sebuah kerajaan untuk memastikan iktisad ataupun ekonomi rakyat berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, bergerak secara sejahtera. Dan begitu konsep yang ketiganya, prinsip yang ketiga, iaitu wa amanahum min khauf, asas al-amaniyah, keamanan, keselamatan rakyat, di antara tonggak penting sesebuah negeri, sesebuah negara, sesebuah kerajaan, sesebuah pemerintahan. Jadi saya rasa di antara 7 prinsip yang telah ditentukan oleh pihak ahli pemikir yang membentuk sebuah kerajaan negeri sebagai think tank merancang masa depan perjalanan sebuah kerajaan negeri, khususnya negeri Terengganu Darul Iman ini, 7 prinsip yang dirancang yang insya-Allah yang akan dibincangkan oleh moderator kita, yang akan dibincangkan oleh panel kita nanti, merupakan rangkuman daripada 3 asas, al-ubudiyah yang kita sebutkan tadi, al-iqtisadiyah dan juga al-amaniyah sebagai asas penting pembinaan pembentukan sebuah negeri dan sebuah negara. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada panel jemputan kita, saudara Encik Zulhilmi Abdul Rahman ataupun Ustaz Zulhilmi, sebenarnya Ustaz Zulhilmi Abdul Rahman, yang sudi bersama-sama dengan dalam maya bersama dengan penduduk Kijal khususnya dan penduduk Kemaman dan negeri Terengganu seluruhnya, insya-Allah. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih tak lupa kepada pihak Lujnah Penerangan Dun Kijal mengadakan program kita pada pagi ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hazri atas ucapan aluan sebentar tadi. Jauh di Terengganu, di Masjid Krista Ustaz Hazri bersiaran langsung pada hari ini, insya-Allah. Itulah kemudahan teknologi yang ada pada hari ini, walaupun berbeza tempat dan juga kedudukan, tapi kita masih lagi boleh disinergikan input-input yang kita nak berkongsi, insya-Allah. Okey, baik. Jadi geduk telah berbunyi, maka ayuh kita mulakan buat bicara kita pada hari ini, insya-Allah. Dan saya yakin dan pasti bahawa Encik Zulhilmi sendiri pun sudah bersedia untuk kongsikan tajuk kita hari ini untuk kita kupaskan bersama-sama, insya-Allah. Jadi mungkin pusingan pertama ini Encik Zulhilmi boleh kongsikan terlebih dahulu kepada kami semua ini berkenaan pengenalan PITAS dan juga objektif PITAS, sebab mungkin penonton-penonton di luar sana mungkin ini adalah kali pertama mereka mendengar apa itu PITAS 2030. Jadi saya serahkan kepada Encik Zulhilmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Moderator, Encik Nurul Hidayah. Yang dihormati Ustaz Hazri Jusoh selaku penyelaras Dun Kijal yang biasa memang saya jumpa. Betulan berkenalan dengan anak dia. Sebelum tu suara jelas ke? Alhamdulillah jelas. Jelas. Encik Zulhilmi.
Okey, pertamanya terima kasih kepada pihak Dong Kijal kerana sudi menjemput kami untuk memberi penjelasan berkenaan PITAS. Sebenarnya ini merupakan program yang pertama sebenarnya selepas pelancaran dokumen PITAS untuk kita turun ke Dun. Jadi alhamdulillah Dong Kijal Dun yang pertama. Jadi terima kasih banyaklah atas kesudian memanggil pihak kami untuk memberi penjelasan. Dan memang sepatutnya kalau ikut pelancaran kami, selepas pelancaran dokumen kita akan turun ke semua Dun dan semua pejabat daerah untuk memberi penjelasan dan beberapa pelan tindakan yang perlu dilaksanakan bagi menjadikan PITAS 2030. Baik, sebagai asasnya nak menceritakan berkenaan dengan PITAS. PITAS ni merupakan satu dokumen induk Pelan Hala Tuju Kerajaan Negeri Terengganu untuk dicapai pada tahun 2030 untuk menjadi negeri maju, berkat dan sejahtera. Kasarnya PITAS ni secara ni ialah satu dokumen, satu Pelan Hala Tuju yang menggabungkan dua perkara, sama ada ekonomi maupun kepada pembangunan manusia, berteraskan kepada konsep model pembangunan Islam. Jadi apa ayat yang dibacakan oleh penyelaras tadi, Al-Fadhil Ustaz Azri, memang satu benda yang tepatlah. Dari sudut kita nak melahirkan ubudiyah, melahirkan pemimpin dan rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita fokus pada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kita fokus pada pembangunan insan itu sendiri. Baik, dari sudut target yang kita ada, dari sudut pembangunan insan, kita fokus pada nak melahirkan rakyat yang daripada PITAS ni, hasil dari PITAS yang kita rancang, kita laksanakan ni, kita nak lahirkan rakyat yang bermasyarakat, yang beragama dan berkebajikan. Bermasyarakat ni maksudnya tidak wujud rakyat yang hidup secara individualistik. Dia sentiasa bermasyarakat, dia beragama. Sebab antara benda paling penting ialah bagi kita agama adalah penyelesaian. Dengan agama manusia akan dapat aman, dengan agama manusia akan hidup yang lebih tenteram. Dan berkebajikan. Berkebajikan maksud berkebajikan ialah saling bantu-bantu di antara satu sama lain bagi menseimbangkan kedudukan masyarakat. Berkebajikan sebagai contoh yang saya sebutkan sebelum ni ialah contoh yang berlaku pada isu krisis air baru ni. Alhamdulillah, berkebajikan kalau ikut definisi yang negara lain setengah berpandangan bila negara kebajikan hanya kerajaan sahaja yang fokus pada kebaikan rakyat. Tapi disebut berkebajikan ialah bukan sahaja kerajaan tapi komuniti, individu maupun peranan swasta bersama-sama membantu rakyat atau membantu kerajaan negeri untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Sebagai contoh, waktu kita ada krisis air di Kuala Lumpur baru ni, kerajaan memberikan bantuan dari sudut edaran air mentah dan air botol dan sebagainya. Rakyat pula bantu dari sudut pengedaran dan komuniti bantu dari sudut pengedaran air tersebut. Rakyat bantu disebut macam mana? Ada setengah rakyat tu dia buat boring, dia beri bercuma kepada rakyat. Ini satu bentuk berkebajikan yang semua saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini satu benda hasrat kami. Alhamdulillah benda ini tercapai dengan baik. Itu dari sudut PITAS, dari sudut pembangunan insan. Yang kedua, PITAS dari sudut pembangunan ekonomi, kita fokus pada dua perkara. Yang pertama, fokus pertama ialah untuk mencipta peluang pekerjaan pada rakyat. Mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Yang kedua, untuk menambah sumber pendapatan baharu pada kerajaan negeri. Okey. Sebab apa dua ni penting? Sebab sebagai contoh, untuk rakyat kita berdepan dengan pengangguran. Sebelum PRU 14 baru ni, pengangguran kita sampai 4.8%. Dia agak tinggi. Selepas berlaku pengambilan kerajaan, alhamdulillah benda itu berjalan dengan baik. Pengangguran turun pada 35%. Tapi disebabkan pandemik COVID baru ni, pengangguran kita meningkat pada 4.2%. Jadi ini cabaran kami untuk mewujudkan peluang pekerjaan baru, sama ada peluang pekerjaan dalam bentuk keusahawanan ataupun peluang pekerjaan dari sudut pencambahan industri. Yang penting tugas kita dalam PITAS ialah kita nak mencipta peluang ini untuk menurunkan pengangguran rakyat negeri Terengganu dari 4.2 kepada bawah 3%. Sebab bagi kita untuk pastikan negara itu sustain, mesti pengangguran di bawah average 3% ke bawah, jangan lebih dari itu. Okey. Dari sudut peluang pendapatan kerajaan negeri, untuk makluman semua, kerajaan negeri Terengganu amat bergantung pada sumber minyak, sumber royalti minyak. Hampir 80% pendapatan kerajaan negeri amat bergantung pada minyak. Jadi sasaran kita dengan PITAS 2030 ini ialah, tujuan kita ialah kita nak menambah sumber baharu pendapatan kerajaan negeri hingga mencapai 30% daripada sumber sekarang. Maksudnya, kita menganggarkan dengan PITAS, kita cuba untuk mendapatkan pertambahan pendapatan sekitar 200 ke 300 juta setahun.
daripada pendapatan sekarang inilah. Okey, itu tujuan PITAS. Daripada sini kita ada 3 sasaran besar yang kita start: maju, berkat dan sejahtera. Maju, berkat dan sejahtera bukan sekadar slogan. Maju, berkat dan sejahtera satu sasaran yang ingin kita capai yang mempunyai definisi sendiri. Maju yang kita masukkan maju sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar ialah maju dari sudut yang pertama, pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Banyak perkara disebut pembangunan ekonomi dan infrastruktur tapi tak menyelesaikan masalah rakyat. Jadi kita nak biar kita maju, negeri kita maju, Terengganu maju untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Yang kedua, bukan sekadar maju dari sudut infrastruktur tapi maju dari sudut pembangunan insan. Sebab banyak berlaku negara-negara ni yang dimaju tapi masyarakatnya tak maju, menyebabkan kemajuan tersebut tak dapat dikecapi dengan baik. Kemajuan tersebut akan merosakkan manusia. Yang ketiga ialah kita nak pastikan kemajuan yang kita ada mesti berteraskan kelestarian pembangunan. Maksudnya dalam kemajuan yang kita kejar, kelestarian alam tidak terjejas. Sebab maklum bahawa Terengganu hampir 43% negeri Terengganu, tanah Terengganu merupakan hutan simpan. Katakanlah kalau kita nak kaya cepat, kita tebang di hutan simpan tersebut, bolehlah dapat duit itu sementara, tapi menyebabkan rosak alam ni, menyebabkan ekosistem negeri tak berjalan dengan baik. Itu maju. Yang kedua dari sudut berkat. Berkat ni ada 2 komponen penting, indikator penting untuk berkat. Yang pertama ialah prinsip Islam menjadikan asas dalam pentadbiran dan ekonomi yang bebas riba, rasuah dan penyelewengan. Yang pertama. Yang kedua ialah penghayatan takwa menjadi asas terpenting dalam pentadbiran dan pembangunan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya bila berbicara tentang berkat, ada 2 perkara besar yang kita sebut. Yang pertama, setiap perkara kena lihat pada prinsip Islam terlebih dahulu. Bukan sekadar tengok prinsip Islam dulu, bukan sekadar mengejar kemajuan ekonomi, tapi tengok Islam kata apa. Sebagai contoh, waktu kita merancang untuk rumah patuh syariah, kita tengok balik kaedah Islam, apa pandangan Islam dan sudut rumah itu sendiri, apa keperluan Islam dalam perumahan itu sendiri. Akhirnya lepas kita tengok prinsip Islam, kita keluarkan dalam bentuk konsep dan plan untuk difahami, untuk dipakai oleh rakyat. Yang kedua, satu prinsip. Yang kedua, penghayatan. Sebab kalau kita tak prinsip, tanpa penghayatan tak ada juga. Ada penghayatan tanpa prinsip pun tak jadi. Jadi kena ada prinsip dan penghayatan takwa dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, sejahtera. Sejahtera melibatkan 3 perkara. Yang pertama, sejahtera dari sudut konsep keselamatan yang disebutkan oleh Ustaz Aziz tadi, isu keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat melibatkan 2 perkara. Dari sudut mengurangkan kebimbangan ancaman bencana kepada rakyat, sebab Terengganu ni terkenal dengan 2 ancaman besar dari sudut bencana. Yang pertama, hakisan pantai. Yang kedua, hakisan sungai yang menyebabkan berlakunya banjir yang pernah berlaku di Kemamang kan 2014 yang agak teruk. Yang kedua, ancaman dari keselamatan dari sudut kesan masalah sosial rakyat. Sebagaimana maklumi, banyak berlaku, contohnya bila mana kesan penagihan dadah agak tinggi menyebabkan rakyat tak selamat, berlakunya kecurian, kacau masyarakat dan sebagainya. Jadi 2 itu dari konsep keselamatan, kita pastikan kita mengurangkan kesan kepada ancaman bencana. Yang kedua, kita menurunkan isu sosial dengan rakyat. Yang kedua, konsep kemakmuran. Sejahtera fokus kepada kemakmuran. Kita nak pastikan pembangunan hasil negeri ini dinikmati oleh semua rakyat, semua masyarakat. Sebagaimana disebutkan tadi, maju untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kita nak pembangunan yang kita buat, projek yang kita keluarkan yang dapat pada rakyat negeri Terengganu, yang dapat kepada masyarakat negeri Terengganu sendiri. Yang ketiga, konsep berkebajikan dalam kerjaan sejahtera. Sebagaimana yang disebutkan tadi lah. Itu dia sudut asasnya dan ringkasannya mengenai apa itu PITAS. Dan PITAS ni dia ada kerangka dia sendiri. Untuk mencapai 3 perkara tersebut, kita mempunyai 7 prinsip. Jelas, 7 prinsip ni untuk fokus pada pembangunan. Semua pembangunan PITAS mesti berteraskan pada 7 prinsip. Tak lagi. Dari sudut mesti berasaskan prinsip Islam. Tengok pada Islam kata apa. Yang kedua, manusia sebagai aset terpenting negeri. Maksud bila sebut aset terpenting negeri, kita pastikan kita punya rakyat kita ataupun orang yang terlibat dalam pentadbiran di Terengganu mempunyai skill yang terbaik, up to date, untuk pastikan perkhidmatan diberikan pada rakyat dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, konsep kelestarian. Pembangunan yang dijalankan mesti tidak menabaikan dari sudut kelestarian alam sekitar dan sebagainya, supaya tak berlaku kerosakan di atas muka bumi ataupun di negeri Terengganu yang amat cantik ni. Cukuplah apa berlaku di pengalaman lepas, bila mana kita mengabaikan kelestarian, kesannya amat besar kepada struktur dan ekosistem dalam negeri Terengganu. Baik, daripada 7 prinsip, kita lahirkan kepada 10 teras utama. 10 teras utama yang boleh tengok pada website PITAS.
yang melibatkan setiap teras ni dia pecah pada dua perkara yang sebutkan tadi, satu bahagian ekonomi, satu bahagian pembangunan insan. Jadi daripada 10 teras, 6 teras fokus pada pembangunan ekonomi, 4 teras fokus pada pembangunan insan. Dan setiap teras akan dipegang oleh setiap exco yang menjadi satu KPI bagi setiap exco untuk dicapai dengan baik. Daripada teras-teras ini, kita keluarkan berbagai program dan pelan tindakan untuk tercapai yang sebutkan tadi. Sebagai contoh, dalam ekonomi kita nak fokuskan kepada pendapatan baru rakyat dan mencipta peluang pekerjaan, dan dalam pembangunan insan kita fokuskan kepada nak melahirkan masyarakat yang beragama, bermasyarakat dan berkebajikan. Pelbagai pelan tindakan, dan daripada semua pelan tindakan itu kita keluarkan 50 mercu tanda. Mercu tanda ni lebih pada satu signature ataupun satu legasi atau signature lah, satu polisi yang besar-besar yang kita akan kata inilah satu mercu tanda di bawah PITAS 2030. Baik, kenapa perkataan 2030? Ya, kenapa sampai target 2030? Dia kalau ikutnya 2030 ni satu pelancangan, taklah rasa panjang sangat, di pertengahan, middle, 10 tahun, pelancangan 10 tahun. 2030 ni mengambil kira tahun yang ditetapkan oleh PBB dalam membina yang dipanggil SDG, Sustainable Development Goal, untuk mencapai dunia ni sebagai negara lestari pada 2030. Jadi kita pun sama mengambil semangat tersebut di atas nama kita membina negeri lestari, membantu pembangunan, menyokong apa yang diutarakan untuk pembangunan lestari dan menyokong pembangunan untuk negara kita, Malaysia. Jadi kita fokus pada nak jadikan Terengganu negeri pertama mencapai kelestarian negeri pada tahun 2030. Okey, itu sebagai mukadimah lah. Serah pada balik pada moderator. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Zuhimi. Mukadimah yang bagi saya sudah merangkum secara overall, secara dasarnya berkenaan dengan PITAS 2020, berkenaan prinsipnya, berkenaan teras utamanya, berkenaan dengan Terengganu Maju Berkat dan Sejahtera. Itu sahaja pun bukanlah sekadar slogan, tapi ada maksud-maksudnya yang tersendiri, dan insya-Allah kita mengharapkan supaya perancangan PITAS 2030 ini dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada penonton-penonton semua yang meninggalkan banyak saya tengok tu di ruangan komen apa semua tu. InsyaAllah kita mengalu-alukan penonton-penonton semua untuk terus like, komen dan share posting kita, bicara kita pada pagi ini, supaya lebih ramai lagi perkongsian-perkongsian ini dapat dikongsikan kepada semua masyarakat di luar sana, insya-Allah. Baik, mungkin saya boleh baca satu ataupun dua komen-komen yang menarik daripada tuan-puan semua, insya-Allah. Okey, saya pilih daripada Rosli Twins Icon. Ada mengatakan bahawa semoga ni daripada anak muda ni, Encik Zuhimi, semoga PITAS dapat mewujudkan banyak lagi peluang pekerjaan untuk anak muda, insya-Allah. Daripada Muhammad Mujahid, alhamdulillah menarik sangat, baru tahu PITAS menapa. Duk mana ni Ustaz Mujahid ni? Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua atas komen-komen yang menarik yang diletakkan di ruangan komen itu. Teruskan menulis, teruskan bertanya soalan dan juga berkongsi pandangan di ruangan komen untuk sama-sama kita meriahkan live bicara kita pada pagi ini supaya lebih ramai lagi mendapat manfaatnya, insya-Allah. Okey, baiklah Encik Zuhimi, tadi kita dah mendengar berkenaan dengan misinya, berkenaan dengan apa itu PITAS dan juga objektif PITAS. Tadi pun ada Encik Zuhimi berkongsi berkenaan prinsip dan teras utama semua itulah. Jadi kita nak teruskan lagi bual bicara kita pada pagi ini, Encik Zuhimi, dengan saya nak mengajukanlah soalan yang kedua. Dari sudut kita nak melihat dari sudut pelaksanaan PITAS itu sendiri, Encik Zuhimi, mengenai melalui agensi kerajaan ataupun swasta, dan mungkin juga hari ini PITAS 2030 di peringkat Dun Kijal. Jadi mungkin Encik Zuhimi boleh highlightkan dekat sini secara menjurus sedikit perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan yang Encik Zuhimi kongsikan sebentar tadi, apa kebaikan yang boleh diterimalah secara khusus kepada masyarakat Dun Kijal ini daripada PITAS 2030 ni. Biasa masyarakat ni dia dengar dia nak tahu apa yang dia dapat. Tu. Jadi silakan Encik Zuhimi. Okay, terima kasih kepada moderator. Okey, untuk makluman, peringkat kita fokus kepada direct pada turun pada pelaksanaan
untuk makluman antara benda yang telah dilaksanakan oleh PITAS yang telah dibuat dan target yang sedang berjalan ialah yang pertama dari sudut perumahan rakyat. Sebelum ni kita perkenalkan Rumah Rahman, Rumah Patuh Syariah. Macam mana kita ubah, modify mengikut konsep yang kita nak. Yang pertama ialah sebelum ni bila sebut rumah mampu milik, dia buat mampu milik sungguh. Maknanya untuk orang miskin yang kata dia tak kasar sebut rumah mampu milik ni, tengok rumah tu dah mentang-mentang rumah mampu milik. Jadi kita bincang balik, kata tak boleh macam ni. Sepatutnya rumah kena selesaikan isu rakyat dan patuh syariah. Apa itu konsep patuh syariah dalam perumahan rakyat? Ialah kita sebab kita pandang di sudut rumah ni mesti melibatkan yang pertama, apa tujuan rumah kita bina? Yang pertama untuk keselesaan kepada tuan rumah, tetamu, kepada tuan tanah lah tuan rumah. Tuan rumah. Yang kedua, dari sudut patuh syariah macam biasa 3 bilik. Walaupun 3 bilik, banyak yang berlaku sebelum ni ialah bilik yang ketiga tu store. Kecil, tak boleh muat orang pun, boleh muat seorang je. Jadi kita tak kena buat bilik yang ketiga ialah bilik yang boleh mampu memuatkan 2 katil tersebut. Yang ketiga, fungsi rumah dalam Islam ni ialah menerima tamu. Kan ada hadis menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dia memuliakan tetamu. Maksudnya rumah tu ada untuk tetamu dan masa sama rumah juga tempat untuk memelihara kehormatan dan aurat. Dia macam nak buat. Jadi yang kita buat ialah kita ubah design dalam rumah milik yang agak lebih elegan, eksekutif. Pintu setiap bilik tidak menghadap kepada ruang tamu, dia menghadap ke dalam. Jadi bila datang tetamu, dia tak menyebabkan orang dalam rumah tu rasa terbuka aurat masing-masing. Yang tu yang kita buat. Dan yang keempat, kita pastikan kalau rumah serata, pintu antara flat ke flat tu, rumah serata tu, dia tak menghadap sama lain supaya aurat tak nampak dan sebagainya lah. Dan benda ni kita telah lancarkan di rumah ni di Putra Rahman di Tembilah baru ni. Alhamdulillah, design tu memang nampak memang menarik. Akhirnya rumah yang kita kata tetamu datang, dia tidak menyebabkan berlaku apa-apa lah. Berlaku kata tetamu boleh datang, aurat pun terjaga. Kalau kita isteri nak jemurkan belakang pun ada sedikit dinding menyebabkan tak nampak aurat kita keluar. Itu yang kita buat konsep rumah tersebut. Dan dalam PITAS, kita fokus kepada pembangunan rumah dan tempoh 2030 ialah sebanyak 60 biji rumah akan dibina sepanjang 10 tahun ni untuk menyelesaikan isu perumahan rakyat. Dan di Dun Kijang sendiri saya rasa memang dah ada projek tersebut sebab kita anggarkan setiap tahun kita nak bina rumah ni sekitar 4,500 buah rumah untuk dibina setiap tahun untuk capai target sampai 2030. Dan alhamdulillah setakat ni perumahan rakyat yang kita dah buat di peringkat kerajaan negeri hampir dah mencapai 9,000 dalam tempoh 4 tahun yang agak mengejar untuk memastikan bahawa rakyat di Negeri Terengganu mempunyai rumah yang boleh diduduki. Satu. Yang kedua, dari sudut peluang pekerjaan di Kemaman sendiri, satu ialah penubuhan kita nak rombak balik dipanggil perumahan bandar baru di Mat Lagam tak silap untuk dijadikan bandar lestari yang fokus pada perumahan. Yang kedua fokus pada pembangunan ekonomi, yang ketiga fokus pada pengisian masyarakat tersebut yang dibuat. Sebab konsep bandar lestari ini melibatkan 8 prinsip besar, antaranya ialah kedudukan rumah itu sendiri atau kedudukan bandar tersebut menjadikan masjid sebagai pusat komuniti. Walaupun bandar tersebut bukan bandar lama, bandar yang dibuat oleh pada kerajaan lepas, tapi prinsip kita apa yang dibuat oleh kerajaan lepas yang baik kita teruskan, cuma kita tambah baik melalui konsep perumahan bandar lestari. InsyaAllah kita akan tengok dalam masa terdekat lah dari sudut tu. Sebab tujuan kita wujudkan bandar ialah untuk isu kependudukan, yang kedua dari sudut untuk mencipta peluang pekerjaan pada rakyat negeri Terengganu sebagai tambah. Dan dari sudut situ juga, dari sudut di peringkat di Kemaman juga, antara perkara yang kita fokus untuk dalam PITAS, kita banyak fokus pada pembangunan balik industri baru di Negeri Terengganu yang terletak di Kemaman banyak. Termasuk kita peluaskan pembesarkan dari sudut pelabuhan di Kemaman, dan bila mana benda itu semakin berkembang, dia akan mencipta banyak peluang pekerjaan baru kepada rakyat Negeri Terengganu di sana. Sebab kenapa kita nak menciptakan banyak peluang pekerjaan? Sebab kita nak supaya rakyat Terengganu kita nak mengurangkan migrasi keluar. Walaupun baik, tapi sebenarnya jumlah penduduk Negeri Terengganu 1.26 juta ni jumlahnya tak banyak, tak cukup
kasarnya tak cukup untuk kitaran ekonomi negeri Terengganu dengan baik. Jadi kita perlukan ramai orang duduk di Terengganu dan kita perlukan ramai orang datang ke negeri Terengganu untuk pastikan kitaran ekonomi kita ni baik, berjalan dengan baik. Sebab itulah kita antara benda yang kita buat juga ialah kita perbanyakkan tempat-tempat pelancongan di Terengganu dengan kerjasama kerjasama rakyat negeri Terengganu. Antara benda yang kita fokus dalam PITAS yang dibuat oleh YB Ustaz Arifin Diraman di Exco Pelancongan ialah perbanyakkan CBT, Community Based Tourism, supaya komuniti ni dibangunkan pusat pelancongan dan kerajaan negeri support dari sudut modal dan sebagainya supaya komuniti naik dan rakyat datang beramai-ramai ke negeri Terengganu untuk melihat kawasan pelancongan. Dalam masa yang sama dia berbelanja dan memberi ekonomi yang baik kepada rakyat negeri Terengganu. Dan CBT ni kalau ikutnya kita ada hampir 40 tempat tapi kita sedang berjalan dengan baik. Jadi saya maklumkan kalau di rakyat di Dom Kijal yang tahu ada tempat-tempat yang menarik di tempat di kampung masing-masing, boleh propose kepada kerajaan negeri untuk jadikan CBT sebagai community based tourism untuk dibangunkan bersama sekali dan dimasukkan dalam pelan dan perancangan pelancongan negeri Terengganu. Itu sahaja, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Encik Zuhimi atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Jadi alhamdulillah tiga perkara yang di-highlight oleh Encik Zuhimi sebentar tadi dan yang saya tertarik dengan poin yang ketiga itulah insya-Allah jadi masyarakat Dun Kijang boleh sama-sama kita cadangkan ataupun kita survey mana-mana tempat yang kita rasa bersesuaian untuk diangkat sebagai tourism lah dan juga dapat diketengahkan lagi supaya lebih ramai pelancong-pelancong datang ke Kemaman ni lah secara khusus di Dun Kijang. Setakat ini Dun Kijang kita ada antaranya Zoo Kemamang lah Encik Zuhimi. Zoo Kemamang dan juga ada 2-3 lagi lah mini pelancongan yang ada di Dun Kijang insya-Allah. Okey, baik, jadi insya-Allah seterusnya kita jika ada soalan yang diajukan oleh penonton semua boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan baca sebentar lagi. Kalau ada, saya cari dulu ataupun teknikal boleh bantu. Kalau ada soalan daripada penonton, saya baca sedikit komen daripada mana ni? Daripada Wan Faizul. Wan Faizul mengatakan semoga negeri Terengganu terus maju dalam pembangunan ekonomi dan juga pembangunan insan. Maju berkat sejahtera. InsyaAllah, alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya ada lagi ke? Daripada soalan saya tak jumpa lagi soalan setakat ini. Okey, baik. Jadi sementara mungkin tak ada soalan daripada penonton. Jadi kita teruskanlah Encik Zuhimi. Soalan yang ketiga lah ni. Mungkin Cik Zuhimi boleh berkongsi berkenaan dengan seperti yang kita tahu bahawa sekarang ini seluruh negara, bukan sahaja Malaysia tapi seluruh negara baru-baru ini diuji dengan COVID-19 dan banyak disebabkan COVID-19 ini merancangkan perjalanan perancangan yang telah disusun oleh semua pihak. Maka mungkin di peringkat PITAS juga mungkin terlibatlah kot dengan perancangan-perancangan disebabkan COVID ini mungkin ada terpaksa ditunda ataupun ditangguhkan. Jadi mungkin Encik Zuhimi boleh kongsikanlah apakah pendekatan yang diambil oleh kerajaan dalam melaksanakan agenda PITAS ini dengan lebih efektif di nombor baru ini. Silakan Encik Zuhimi. Okey, pendekatan yang dibuat untuk makluman PITAS ni sebagaimana yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pernah maklum bumi. Bila PITAS kita ucap negeri, PITAS dia telah bermula pada tahun 2018. Jadi waktu itu lepas ucap negeri yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, tugas kami ialah kami membaca dokumen lepas dan kami membuat satu cadangan pembangunan PITAS bagaimana yang dimaksud sekarang lah. Okey. Lepas tu berlaku pandemik bermula pada tahun 2020. Semestinya banyak perancangan bertukar dan sepatutnya benda yang berjalan pada tahun 2020 dianjak sampai tahun 2022. Satu. Yang pertama, yang kedua ialah kesan ekonomi jatuh mendadak. Yang Terengganu sebelum ni KDNK kita sekitar 3%, turun ke negatif. Yang terakhir tahun 2019 kita punya KDNK kita, bacaan ekonomi kita, keluaran kasar negeri sekitar 44%, turun kepada negatif 5.6% pada tahun 2020 disebabkan pandemik. Bayangkan daripada penuh jatuh.
jatuh ke bawah, turun pada 56%. Jadi benda ni agak mencabar. Jadi kita bermula pada tahun depan, apa yang kita sasarkan ialah kita nak naikkan balik daripada 0.5% ni kepada 3.3% pada tahun 2021. Ni amat mencabar, 2021 ni amat mencabar. Dan dia memerlukan satu adjustment yang agak besar dalam perancangan kerajaan negeri Terengganu. Dan untuk makluman semua, sebenarnya dari sudut kerajaan negeri Terengganu sendiri, apabila berlaku pandemik ini, kita dah keluarkan satu pelan pembangunan pasca COVID yang kita buat, yang kita telah berlaku sedikit adjustment pada PITAS sebab tim kami juga terlibat dalam pelan pembangunan COVID. Jadi contohnya, sebagai contoh, antara benda ni kita akan perkenalkan pada tahun hadapan. Ada beberapa inisiatif untuk kita membantu menghidupkan balik, khususnya pada satu fokus kita pada pembangunan pertanian, yang kedua kepada pelancongan, yang ketiga kepada keusahawanan. Tiga benda besar ni yang berlaku. Sebab kalau ikut kajian yang dibuat oleh UMT waktu kesan pandemik yang bermula pada tahun 2020 itu, di Terengganu hampir 50% daripada usahawan lingkup atau berdepan dengan masalah yang agak ketara. Oleh itu jangkaan kita dalam tahun depan, benda yang kita ketengahkan ialah kita nak fokus pada pulih penyedia kecil. Akan ada beberapa inisiatif yang ini akan diumumkan dalam bulan Januari tahun depan. Yang kedua, kita nak pastikan pinjaman yang dibuat oleh dalam usahawan ini dapat dipermudahkan supaya rakyat kita ni dapat bangkit kembali untuk meneruskan kehidupan ekonomi. Dan alhamdulillah, saya agak suka tengok keadaan sekarang ni. Selepas kita buka negeri kita ni, Terengganu agak ketara ke dalam pelancong, dan kita harap inisiatif-inisiatif ini akan terus dikembangkan bermula tahun depan untuk kita fokus kepada mempertingkatkan kejayaan negeri Terengganu pada 3.3% lebih ke atas. Dan ada beberapa projek besar yang kita akan kemukakan pada tahun depan. Antaranya ialah pembangunan Bandar Lestari Terengganu. Yang kedua ialah pembinaan Kolej Universiti Islam Negeri Terengganu yang dibuat di Dungun, Dunia Mentangau. Yang ketiga, dari sudut pembangunan rakyat ataupun benda untuk meningkatkan pelancongan rakyat ialah kita nak cuba nak jadikan Terengganu ni dalam mencu tanda dalam di bawah Ustaz Wan Syukari sebagai negeri kayuhan basikal. Maksudnya kita akan tengok tempat kayuhan selamat daripada Kemaman sampai ke Besut. Jadi benda tu kita nak fokus pada sport tourism. Jadi kita nak supaya kalau orang datang Terengganu ni nak berbasikal, datanglah Terengganu. Sebab sebenarnya saya pernah ke Kelantan, antara benda yang saya bercakap dengan pimpinan kerajaan negeri Kelantan, dia kata banyak dah satu trend sekarang ni, kalau dia nak berbasikal, dia turun ke Terengganu. Jadi kita nak macam tu juga. Kita nak orang Pahang nak berbasikal, turun ke Kemaman. Jadi dia berbelanja di Kemaman. Jadi banyak benda yang kita buat untuk fokus untuk kita bangkitkan kembali negeri kita ni. Kita nak rancakkan kembali dari sudut pembangunan rakyat, pembangunan dari sudut industri, yang kedua pembangunan dari sudut rakyat itu sendiri, supaya peluang pekerjaan ataupun kredit kita naik kembali daripada negatif 5.2 kepada positif 3.3. Sebab sasaran PITAS sampai tahun 2020 kita nak pastikan kita nak maintain kredit kita kekal 6.6% setiap tahun. Walaupun mencabar, tapi itulah antara usaha yang kita buat untuk pastikan capai target yang kita nak. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Encik Zuhimi atas perkongsian sebentar tadi. Jelaslah kita melihat bagaimana metod dan juga cara dan kaedah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam menghadapi norma baru yang agak mencabar ini, dan ialah satu angka yang menakutkan jugalah bagi kita. Jadi insyaAllah semoga 2022 nanti akan memberi satu titik permulaan kepada semua peniaga-peniaga kecil di luar sana, insyaAllah. Baik, seperti yang kita janji sebentar tadi, ada soalan. Ada 3 soalan di sini, Encik Zuhimi ya. Saya baca soalan yang pertama dahulu. Daripada Ustaz Din. Soalan dia adalah sebenarnya Kijar ini ada dalam pemerhatian PITAS tak? Dan tadi yang Encik Zuhimi kongsikan sebentar tadi, banyak perancangan strategi apa semua tu, Kijar termasuk tak dalam perancangan PITAS itu sendiri? Sila Encik Zuhimi. Senyum panjang tu. Aku pula tu. Okey, gini, pertama kita dari sudut kita bila berbicara berkenaan PITAS, kita fokus satu negeri.
tengok pada trust yang ada sebagainya. Yang kedua, PITAS dia fokus pada polisi dan dipanggil atas polisi dasar dan projek pembangunan umum lah. Dan yang kedua, dia merupakan dokumen hidup yang akan terus di bawah pelan tindakan dia akan pelbagai tambahan-tambahan pelan tindakan. Cuma nak zoom in pada Kijal tu saya tak perasan lagi yang ada. Cuma kalau ada beberapa cadangan di Kemaman kita fokus banyak pada nak hidupkan kembali industri Kemaman tersebut, sebab ada banyak di kawasan industri yang mati. Bagi contoh Wajir sebelum ni kan mati kan. Kita nak hidupkan balik. Cuma di Kijal sendiri saya tak perasan sangat dari situ. Tapi kalau ada cadangan-cadangan, boleh cadang kepada kami dari sudut pelancongan dan industri ataupun projek perumahan, tak ada masalah untuk kita zoom in direct pada Kijal. Sebab kita tak fokus pada setiap don lagi setakat ni. Kita akan fokus pada umum saja, pada setiap exco, dan setiap don kita akan libat urus. Masa setiap don tu kalau ada cadangan, waktu kita akan masukkan balik dalam pelan tindakan PITAS tu sendiri. Itu je lah, wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Encik Zulhimi. Sedikit pandangan daripada penonton kita, daripada Siti Maisarah. Banyak tempat yang boleh dinaik taraf sebagai tempat pelancongan di Dong Kijal, seperti Janda Mandi di Bukit Kijal. InsyaAllah, terima kasih atas cadangan tu. Kita akan pertimbangkanlah nanti dan kita akan ketengahkanlah insyaAllah. Baik, seterusnya Encik Zulhimi, soalan lagi daripada Amir Syakirin Al-Baki. Ada dua soalan yang beliau tanya. Yang pertama adalah apa perancangan PITAS di dalam mengenengahkan platform dan median kepada anak muda Terengganu. Dan soalan yang kedua adalah bagaimana strategi kerajaan negeri di dalam pembinaan tenaga kerja pakar di kalangan anak muda Terengganu. Oh, bahaya soalan ni, dahsyat betul lah orang kerja soalan. Okey, yang pertama, kena ingat belia di Terengganu daripada umur yang 15 ke 40, kita ada hampir 560,000. Maksudnya daripada separuh dari rakyat Terengganu adalah belia. Kan, rakyat Terengganu kita ada 1.26 juta. Belia di Terengganu daripada umur 15 ke 40 sekitar 560,000. Amat ramai. Alhamdulillah, ni satu benda aset. Sebagaimana sebutkan tadi, dalam prinsip PITAS kita anggap insan itu sendiri sebagai aset kerajaan Terengganu. Baik, dari sudut belia itu sendiri, antara benda yang diketengah dalam mercu tanda PITAS ialah penumbuhan Akademi Al-Fatih yang akan bermula tahun depan insya-Allah. Tujuan Akademi Al-Fatih ini ialah kita nak melahirkan, dari sudut ada 5 perkara yang kita nak lahirkan. Yang pertama, kita nak lahirkan belia benteng agama, sebab orang Terengganu ni dia ramai orang cerdik pandai. Hampir SPM, hampir setiap masa SPM kita terbaik di satu negeri Terengganu. Jadi dalam fokus ni, di bawah Exco Belia, Sukan dan NGO, OIB Ustaz Mansur Khairi, difokuskan pembangunan belia bermula dari didik, daripada tunas, daripada umur 11 ke 13, tunas, didik, bakat, elit dan ikon. 5 tahap belia bermula dari umur 11 sampai ke umur 30, tahap belia yang kita binakan. Okey, antara benda yang kita fokus pada belia ialah kita nak bangunkan satu Akademi Al-Fatih yang memfokuskan pada beberapa perkara. Yang pertama, kita nak lahirkan generasi pimpinan pelapis untuk negeri Terengganu pada masa akan datang. Yang satu. Yang kedua, nak lahirkan belia pemikir yang boleh berfikir secara intelektual untuk memberi bantuan dan pandangan pada kerajaan negeri pada masa akan datang, dan kita latih memulai sekarang. Sebab PITAS ni perancangan 10 tahun ke depan. Yang ketiga, nak lahirkan belia pembimbing. Nak lahirkan belia yang boleh membimbing orang lain pula, untuk pastikan rakyat kita ni sentiasa berada pada pandangan dan bimbingan daripada pihak-pihak yang berautoriti, yang kita maksud al-malak. Jadi kepada nak lahirkan belia benteng agama, belia pemikir, belia pembimbing, belia pemimpin, dan belia satu lagi apa ya Allah? Satu lagi belia cakna, belia yang fokus pada kebajikan rakyat negeri Terengganu. Itu fokus pada pembangunan belia, itu satu. Yang ni kita fokus kepada, kita akan tengok daripada bermula bersekolah lagi, siapa yang terbaik untuk kita pegang dan didik sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dari sudut kerajaan negeri, kita tubuhkan satu urusia belia UBSNT, urusia belia Sukan dan NGO UBSNT, fokus kepada sebagai medium kepada anak muda untuk kita mengada pelbagai program
kepada belia negeri Terengganu dari sudut program sukan dan keterlibatan dalam NGO masing-masing. Itu yang kita fokus dalam masa tersebut. Dari sudut medium belia, antara benda yang kita boleh buat ialah kita bantu dari sudut dekat UBSNT, sebab UBSNT memang ditubuhkan untuk mengendalikan program-program belia negeri Terengganu. Dan di situ juga dalam masa yang sama, dalam PITAS juga kita membuka dalam website kita membuka aduan rakyat dan pandangan rakyat sebagai tempat untuk bagi belia-belia memberi pandangan balas dan sebagainya untuk kita capture dan kita cadangkan dalam bentuk dalam PITAS itu sendiri. Satu. Yang kedua, dari sudut untuk kita rancangan untuk kita membina tenaga pakar negeri Terengganu, untuk makluman, yang ini dalam masa perancangan, kita faham ramai orang Terengganu terlibat di luar. Dia bekerja di luar Terengganu, mencipta pengalaman dan sebagainya. Yang pertama, apa yang kita buat ialah mereka yang berperkara ini kita panggil, yang sesuai, kita panggil balik ke Terengganu untuk bagi sama ada terlibat dipinjamkan atau diberi untuk terlibat dalam memberi pandangan-pandangan. Sebagai contoh, Presiden AI Malaysia merupakan rakyat negeri Terengganu. Kan, rakyat negeri Terengganu, Dr. Azri, kita panggil balik untuk sebab dalam PITAS ni kita ada nak jadikan negeri Terengganu sebagai negeri digital dan penggunaan AI, Artificial Intelligence, panggil apa Artificial Intelligence ni? Perbuatan pintar. Apa nama dah? Macam mana moderator AI tu masuk apa? Artificial Intelligence ni. Apa nama dah bahasa Melayu, lupa dah. Tapi fokusnya ialah dia kita panggil balik pinjam daripada UPM untuk dipinjamkan di bawah satu syarikat Tajdid nama dia, Tajdid Corporation yang berhad, yang merupakan satu syarikat yang ditubuhkan untuk mengendalikan polisi dan pelaksanaan digitalization untuk negeri Terengganu. Maksudnya gitu. Yang kedua, antara ramai juga orang Terengganu hebat. Antaranya Timbalan Pengalaman Mampu sekarang, Encik Aziz Yusof, yang merupakan yang mengetuai ICT negeri Terengganu, yang merupakan anak Terengganu. Kita panggil balik, kita lantik dia sebagai ahli Majlis Negara PITAS untuk tengok dari sudut peluang digital negeri Terengganu yang kita boleh pakai untuk negeri Terengganu. Okey, yang ketiga, dalam tajdid ini juga kita nak tubuhkan akademik kepimpinan digital untuk sebagai platform untuk kita bina, nak latih tenaga-tenaga pakar kita untuk berkepakaran dalam perkembangan digital negeri Terengganu. Ini banyak fokus pada tahun depan sebab kita baru lancar dokumen ini. Tapi ini sebagai satu strategi untuk pastikan rakyat negeri Terengganu ada kepakaran masing-masing. Sebab kita nak supaya rakyat kita ni, sebab dalam prinsip PITAS yang kedua, kita fokus membina insan yang berkepakaran, insan sebagai aset kerajaan negeri. Fokus yang pertama, kita panggil orang yang berkepakaran yang dari luar datang ke negeri Terengganu. Yang kedua, kita membuka latihan-latihan yang baru untuk pastikan rakyat kita ni berada dalam mendapat kepakaran yang sepatutnya. Latihan-latihan juga kita akan fokus pada dekat YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan, untuk pastikan usahawan kita ni berada pada yang sepatutnya, nak up to date dengan perkembangan semasa. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Zuhimi, sedikit pencerahan yang telah disampaikan berdasarkan soalan yang ditanya oleh penonton sebentar tadi. Kita boleh tanya lagi ke soalan Encik Zuhimi? Saya nampak di ruangan komen tu agak rancak soalan dan juga pandangan. Boleh kita kongsi dan kita naikkan mereka, Encik Zuhimi? Boleh. Sebenarnya soalan yang ada ni saya suka pada soalan yang banyak. Sebab ada soalan yang saya tak mampu jawab. Tapi benda ni soalan kita akan masuk, ada benda yang kita kata ini penting untuk masukkan pelan tindakan. Saya suka sangat soalan ni. Okey, Alhamdulillah. Satu green light yang telah diberi oleh Cik Zuhimi. Jadi tuan puan yang sedang menonton tu boleh terus tinggalkan soalan dan juga pandangan. InsyaAllah kita akan baca dan kita akan sampaikanlah kepada Cik Zuhimi untuk Cik Zuhimi bawa ke peringkat atas untuk dilaksanakan cadangan itu, insyaAllah. Okey, baik, saya baca soalan seterusnya daripada sebelum tu. Okey, apakah perancangan tadi dah baca kan? Okey, soalan daripada Aisyah Arif Jafari. Terengganu tidak boleh berharap semata-mata kepada royalti minyak. Apa perancangan PITAS untuk tarik pelaburan luar? Ini bagus soalan ni. Okey, pertama ni, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita ada isu kita ialah amat bergantung pada minyak semata-mata. Sebenarnya situasi tak menarik sebab apa?
Sebab faham pada tahun 1999 asalnya royalti tersebut mengikut perjanjian 5%. Tiba-tiba diumumkan oleh Tun M waktu itu daripada royalti menjadi 2 ihsan. Mungkin dia jalan akal dan sebagainya. Dan benda ini jadi amat tak stabil, dia bergantung kepada politik, suasana politik antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Bahkan waktu PH memerintah di peringkat kerajaan pusat, dia potong duit kita 25% daripada hasil minyak tersebut, menyebabkan kita berdepan dengan potong 20% dengan sebab hutang konon-kononnya, kita berdepan dengan satu kekangan ekonomi, kekangan pembelanjaan yang agak kritikal. Jadi apa yang strategi yang kita buat untuk pastikan kita dapat meningkatkan pendapatan kerajaan negeri dengan selain minyak. Sebab untuk makluman di peringkat federal, saya fahamkan federal di peringkat pusat dia hanya bergantung pada minyak sekitar 20 ke 30% sahaja. Yang lain tu sumber lain, pelaburan dan sebagainya lah. Jadi untuk kerajaan negeri ada beberapa option yang kita ada yang memang kita sedang buat pengiraan dan benda ni akan digiatkan lagi pada tahun depan. Yang pertama ialah dari sudut fee dalam bidang pelancongan. Sebab banyak pelancongan negeri yang banyak berlaku ialah kita banyak duit kita keluar tapi pulangan masuk direct pada kerajaan ni tak ada. Masuk pulangan yang indirect dari sudut masyarakat dapat tu banyak. Maknanya kalau pelancong datang dia berbelanja untung pada rakyat tapi dapat direct pada kerajaan negeri dari sudut duit tak ada. Jadi ada benda yang kita akan review balik dekat pelancongan, beberapa fee yang berkaitan sama ada charge dari sudut heritage charge dan sebagainya, itu kita akan review balik untuk sebagai satu pendapatan baru pada kerajaan negeri. Jadi kita akan tengok balik, saya tak berani umum apa-apa, tapi yang ni benda yang kita akan fokus pada pelancongan untuk direct pada kerajaan negeri. Sebab contoh Melaka, walaupun dia negeri yang pelancongan dia cipta banyak benda, mencipta banyak produk untuk menjadikan negeri pelancongan. Tapi Terengganu tak perlu cipta banyak sebab dia dah ada hasil pun jadi, cuma kita tambah baik sikit je, dia akan jadi negeri pelancongan yang baik. Dan di bawah esko pelancongan dah ada satu plan perincian kepada pelan PITAS, iaitu plan strategik pelancongan negeri Terengganu 5 tahun. Yang kedua, fokus pada galian. Saya sebutkan tadi, Terengganu ni banyak sumber galian negeri Terengganu. Sumber galian banyak, antaranya pasir, emas dan yang terkini yang saya difahamkan ada di bumi. Itu pun dalam proses kajian. Cuma antara benda yang fokus pada galian ni kita akan tengok balik dan memang kita terlibat dalam pengiraan tersebut untuk bahagian pasir yang kita tengok sebagai satu penjenamaan pendapatan kerajaan negeri. Dalam masa yang sama dipanggil penjualan pasir di muara-muara ni kita akan mengambil kira kepada pembangunan kelestarian alam sekitar. Sebab tak nak bila kita jual pasir, ambil pasir di muara-muara, kesan kepada sungai di dalam berdepan masalah. Sebab itulah kita membuat peraturan ketat pada setiap konsesi yang berada di muara sungai. Pastikan dia melepasi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri supaya tak berlaku kerosakan alam sekitar. Yang ketiga, fokus pada air. Air ni kita masih tengah explore, tapi untuk makluman, air negeri Terengganu ni masalah kita bukan masalah pada air mentah. Kita masalah pada air terawat. Loji-loji kita bermasalah. Hak yang kita sedang bina sekarang ni yang masih belum siap sepenuhnya. Tapi kita fokus pada penjualan air mentah. Sebab memang kita ada lebihan air mentah. Tapi itu insya-Allah mungkin dengan kerjasama kita dengan kerajaan pusat, benda ni berjalan dengan baik. Sasaran kita daripada beberapa perkara ni dari sudut pelancongan, galian, termasuk pasir di situ dan termasuk air ni, kita nak dengan kiraan yang kita buat dengan beberapa kerja yang dirancang, kita mensasarkan kita nak sampai 30 kita menjana pendapatan baru sekitar 300 ke 400 juta setahun. Jadi ini sasaran yang kita letak dan kita berani letakkan dalam dokumen rasmi kita ni untuk PITAS itu sendiri. Okey. Yang ketiga berkenaan strategi untuk kita mendapatkan pelaburan luar. Sebab tu pentingnya bila sebut pelaburan ni, sebab tu pentingnya pelancangan. Sebab saya ingat waktu pernah saya berbincang dengan yang mulia Datuk Raja Datuk Idris yang merupakan pengerusi TDM Berhad sekarang ni. Dia kata waktu tahun 80-an dia pernah pergi ke Dubai. Dia kata waktu dia ke Dubai tersebut, waktu tu Dubai pada pasir.
datang wakil kerajaan negeri negara, dia kata okey, yang ni kawasan sebelah sana ni ialah tempat kawasan pendidikan. Kosong di pasir je. Yang ni bahagian industri. Nak ceritanya dia dah ada pelok kawasan tersebut menjadi satu kawasan pembangunan. Jadi bila kerajaan negeri punya hala tujuan jelas, automatik dia memudahkan pelabur datang ke negeri Terengganu Darul Iman. Sebab tu pitah ni wujud untuk memudahkan hala tuju dari sudut pembangunan negeri untuk memudahkan pelabur datang pada kerajaan negeri Terengganu Darul Iman kita sayangi ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Zuhimi. Banyak peluang-peluang yang cuba diketengahkan lepas ini, insya-Allah. Baik, seterusnya pandangan lah ni saya rasa ni. Saya kira pandangan daripada Muhammad Zabidi. Basic infrastruktur lah ni kot. Basic infra yang menyeluruh di Dong Kija seperti di area Meraga Beris, juga Hospital Bandar Baru di mana taman perumahan-perumahan swasta yang dibangun tanpa aliran air kumbahan buangan daripada taman-taman longkang dan sebagainya lah. Okay, seterusnya soalan daripada Arba'iyah Wahab, Puan Arba'iyah Wahab. Bagaimana kerajaan negeri Terengganu memberi peluang kepada rakyat Terengganu untuk turut sama menyumbang dalam memastikan keberkesanan dan penyampaian PITAS itu sendiri. Silakan Cik Zuhimi. Okey, kembali pada soalan atas yang menarik, sebab saya sepatutnya bila sebut projek perumahan dan pembangunan negeri Terengganu, dia mesti menepati piawaian sepatutnya. Kalau isu longkang dan sebagainya aliran tersebut bermasalah, maknanya kita akan tengok balik dan kita akan buat maklumat balas balik pada pihak kerajaan tempatan untuk itu. Sebab sepatutnya bila sebut kami fokus pada bila sebut bandar baru, sepatutnya benda itu tak berlaku. Sebab kita akan fokus pada sistem bandar baru yang kita fokus ada 3 perkara, Islamik, Pintar dan Lestari. 3 perkara tersebut. Bila sebut Pintar, dari sudut dia akan tengok dari sudut kelestarian dan sebagainya, pembangunan tersebut mengambil kira ke semua. Dari sudut proses kumbahan, longkang dan sebagainya, jangan ada masalah. Sebab banyak berlaku ialah bila kita buat projek perumahan di Terengganu khususnya, dia banyak fokus kepada bahagian penairan yang mengganggu jiran-jiran perumahan yang sebelahnya. Benda ni yang tak baik, tak bagus, dan ni bercanggah dengan konsep pembangunan dalam Islam. Jadi benda yang laporan macam ni amat ada-adukan sangat untuk kita kemukakan kembali dan kita cadangkan solution untuk pastikan benda ni tak melarat dengan lebih jauh. Kan banyak berlaku kan bila kita bina rumah, orang sebelah ni bina lebih tinggi daripada dengan orang sebelah, menyebabkan banjir, kesian orang sebelah, habis masalah. Dan sepatutnya kalau orang jiran sebelah buat tertambung tanah tinggi daripada sepatutnya, dia kena buat longkang yang baik, air yang baik, supaya bila berlaku hujan turun, dia tak mengganggu orang sebelah. Kena benda ni benda yang perlu diajar bahawa hak jiran tersebut ada dalam Islam. Hak jiran ada dalam Islam. Benda ni kena diraihkan oleh pihak kerajaan negeri. Baik, yang kedua soalan daripada Arba'iyah berkenaan dengan bagaimana kerajaan memberi peluang, bagaimana kerajaan negara memberi peluang untuk menyumbang dan memastikan keberkesanan. Okey. Benda ni dari sudut governance yang kita buat. Lepas ni antara yang kita tengah buat dan kita dah teruskan ialah kita membuat aplikasi berkenaan dengan PITAS. Aplikasi ni ada 2 perkara. Yang pertama, aplikasi untuk kita memastikan pihak yang agensi ini dapat melaporkan perkembangan dengan baik untuk kita lapor secara digital. Yang kedua, aplikasi juga tempat untuk rakyat membuat aduan apa-apa yang cadangan-cadangan dimasukkan dalam PITAS itu sendiri. Sebab saya sebutkan selalu bahawa PITAS ni dokumen hidup. Sebarang bentuk, tiba-tiba yang memantau pelaksanaan adalah rakyat ataupun di pusat komuniti. Sebagai contoh, tiba-tiba kita kata kita bina bandar baru ataupun kita membuat perubahan kita membuat satu adjustment dekat bandar Mat Lagang sebagai contoh. Jadi tiba-tiba tak kata tak capai pun, tolong adukan dalam website kita. Memang sebut aduan rakyat ada. Yang kedua, dalam aplikasi kita nanti kita akan lancarkan dalam bulan 1 nanti pun ada tentang aduan rakyat. Kita amat adukan sebab tanpa aduan daripada bawah, kita tak tahu macam mana PITAS ni tercapai ataupun tidak. Sebagai contoh, kita rancang macam-macam untuk bahagian peluang pekerjaan sebagainya, industri sebagainya. Tiba-tiba kita tak, benda ni rupanya lain. Apa yang kita rancang lain daripada pelaksanaan. Benda ni kita nak aduan daripada rakyat tu sendiri. Kita buka platform dalam website kita dan aplikasi ni pun kita akan buka platform untuk rakyat bagi pandangan semasa-masa untuk kita analisis pada setiap bulan. Pandangan tersebut untuk tambah baik dan kita akan adukan balik kepada
untuk makluman kepada moderator dan semua pendengar, PITAS ni dia dari sudut pelaksanaan dia pelindung, dia dikawal atau dipantau oleh Majlis Tindakan PITAS yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dan kesemua exco dan beberapa panel pakar duduk di situ. Pengendalian dia dari sudut pengendalian dia sekretariat dia ialah di bawah COE PITAS, Center of Excellence PITAS yang duduk di bawah TISIS. Jadi yang saya terlibat ni ialah di bawah COE PITAS yang merupakan sekretariat kepada Majlis Tindakan PITAS. Jadi sebarang bentuk cadangan dan penambahbaikan ataupun komentar dan kritikan memang kita ambil selalu dan kita akan rumuskan untuk kita beri cadangan balik pada Majlis Tindakan PITAS apa yang perlu dibuat penambahbaikan, adjustment, supaya konsep kita pembangunan yang saya sebutkan tadi, maju yang kita nak tu mencapai matlamat untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kembali balik pada yang soalan tadi, contohnya kita buat projek perumahan yang cantik tiba-tiba mengganggu orang sebelah, tu tak bagus. Jadi kita akan buat, mungkin ada polisi baru yang perlu ataupun apa pemberkaitan yang boleh dibuat supaya pembangunan kita menjadi pembangunan yang terbaik, mapan, lestari dan memenuhi konsep prinsip Islam itu sendiri. Terima kasih. Okey, sama-sama Encik Zuhimi. Jadi insya-Allah saya baca sedikit lagi pandangan daripada Encik Zakaria Cik So berkenaan dengan sektor pertanian ya Encik Zuhimi. Sektor pertanian sangat perlu digalakkan memandangkan Kijal masih mempunyai tanah-tanah terbiar yang perlu diusahakan. Bantuan sangat diperlukan sama ada modal dan latihan kepada teknologi. Teknologi canggih terutama kepada golongan-golongan muda yang bertenaga, insya-Allah. Okey. Cadanganlah. Okey, terima kasih penjelasan tersebut. Dan memang untuk tahun ni kita memang tahun pertanian negeri Terengganu. Dan antara pertanian kita yang agak rancak berjalan Terengganu antara di bawah YB Exco Tuan Azman antara agak rancak perjalanan dalam pertanian Terengganu. Dan kalau memang ada cadangan ataupun memang ada pembangunan yang dijalankan, memang kalau ikutnya di bawah Kerajaan Negeri Terengganu, memang kita ada beberapa pinjaman untuk modal untuk pertanian negeri dan latihan sebagainya memang jalan dengan baik. Dan untuk target sasaran PITAS ialah kita nak supaya pertanian Terengganu ni mencapai tahap SSL. Yang panggil apa? SSL apa? Sufficient. Yang panggil sampai tahap dia boleh sara diri. Maksudnya keperluan contohnya padi bagi orang Terengganu, keperluan padi Terengganu mencukupi untuk rakyat Terengganu. Pun sama benda lain dari sudut daging, keperluan tanaman kontan dan sebagainya, kita nak mencukupi negeri Terengganu. Sebagai contoh, di bawah pimpinan Exco Bahagian Pertanian Dr. Azman, YB Dr. Azman difokus pada beras, penanaman padi Terengganu kembali mencapai SSL negeri Terengganu. Dan kita sekarang ni peningkatan daripada 40% untuk tahun ni dah mencapai 53% keperluan rakyat Terengganu. Dan insya-Allah benda akan dipeningkatkan semasa. Begitu juga dengan tanaman yang lain. Jadi kalau ada isu memang ada, kalau ada kita mengenai pasti tanah terbiar, sebab sebenarnya memang dah ada satu kajian di peringkat Exco sendiri mengenai pasti hampir 2,000 tanah terbiar di Terengganu, tanah pertanian terbiar yang akan difokuskan oleh kerajaan negeri untuk dibangunkan. Jika di peringkat di Kijal sendiri memang ada tanah terbiar, mohon kita pelukkan tersebut dan kita membuat cadangan pada pejabat yang membuat Exco Terengganu untuk kita bangunkan pertanian. InsyaAllah dari pemodalan dan sebagainya memang ada satu bajet di bawah kerajaan negeri Terengganu untuk kita merancakkan pertanian negeri Terengganu. Ada dua benda fokus pertanian kita agak besar, agak menarik untuk negeri Terengganu. Yang pertama, kita fokus pada pertanian yang ada. Yang kedua, kita fokus pada pertanian bandar. Maksud pertanian bandar ni ialah oleh kerana Terengganu ni hampir 39% wanita ni golongan yang 39% pasangan suami isteri ni, isterinya ialah suri rumah. Jadi benda yang kita nak hidupkan ialah komuniti bandar, nak hidupkan pertanian bandar yang melibatkan suri rumah ni untuk hidupkan pertanian tersebut. Dan dalam Bandar Lestari sendiri, kita sediakan satu plot pertanian untuk penduduk bandar tersebut mengisi bukan mengisi lapan, memastikan bahawa peluang pertanian di tempat dia mampu untuk dijual di bandar tersebut, mampu untuk menyelesaikan keperluan di bandar tersebut. Jadi tanah terbiar ni kita nak supaya benda ni dibuat cadangan dan mungkin di peringkat Pusat Khidmat Masyarakat Dong Kijal boleh mengenai pasti tanah ni untuk dikemukakan di peringkat pejabat Exco itu sendiri untuk dibangunkan peluk pertanian.
dan senaraikan keperluan yang sesuai di peringkat DUN untuk diangkat kepada pihak Exco. Dan benda ni memang ada dalam perancangan Exco dan perancangan PITAS sendiri untuk bangunkan tanah terbiar ni, supaya kita tak nak tanah terbiar ni sekadar tanah kosong, termasuk tanah pusaka ni. Kita tak nak tanah kosong. Tanah mesti dihidupkan, tidak membazir. Dengan pelbagai projek sama ada pembangunan ataupun pertanian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Zuhimi. Jadi insyaAllah teruskan lagi dengan soalan daripada Amir Syakirin Al-Baki lagi. Soalannya adalah, di Terengganu masih lagi kurang di dalam pembinaan kerangka dasar yang berkait dengan anak muda Terengganu. Seperti contoh dasar remaja sejahtera, dasar belia sejahtera. Moga dasar-dasar ini dapat direalisasikan. Harapan daripada Amir Syakirin ni. Itu soalan ni. Soalan ke? Tak ada soal. Di Terengganu masih lagi kurang. Mungkin ni lah Encik Zuhimi boleh respon. Faham. Poin menarik, isu ya dasar belia Terengganu. Kita ada beberapa dasar yang kita masih tengok. InsyaAllah pada yang terdekat ni kita akan lancarkan dasar wanita negeri Terengganu. Dan kita ada beberapa dasar lagi yang kita sedang tengok. Ia bukan dasar anak muda, ia panggil dasar belia di Terengganu. Tadi saya sebut program kita nak bina jenazah Al-Fatih. Benda ni, program ni memang kita ada kerangka dasar, cuma akan datang insyaAllah menarik cadangan tersebut. Antaranya kita fokus dasar remaja ataupun dasar belia Terengganu, termasuk dasar pendidikan negeri Terengganu. Bila sebut dasar pendidikan negeri Terengganu, dia akan fokus pada pembangunan daripada semualah pendidikan, daripada kecil sampai ke besar lah pendidikan tersebut. Terima kasih. Ini satu cadangan. Terima kasih. Okay, baik, sama-sama. Seterusnya saya kira yang terakhir aku ni, sejam lebih dah kita ni, daripada Usaiddin, harap PITAS dapat perbaiki sistem Ganu Shop. Banyak duit yang telah dilaburkan di situ. Terima kasih. Waktu kita maklum dan memang kita telah bincang dengan YB Haji Nur Huzaimi untuk tahun baik, sebab dah ada dua kali dah kita buat tahun baik, masih lagi belum mencapai target. InsyaAllah benda ni kita akan ketengahkan lagi untuk buat bina satu konsep baru dalam Ganu Shop, insyaAllah. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Zuhimi. Saya kira semua pandangan dan juga cadangan dan soalan yang dipersoalkan oleh penonton semua saya dah ajukan kepada Encik Zuhimi. Jika ada yang tertinggal ataupun tidak terbaca, minta maaf. Kita pun dah kesuntukan masa dan juga insyaAllah kita raikan semua penonton-penonton semua di lain masa, insyaAllah di lain slot, dan kalau perlu kita jemput sekali lagi Encik Zuhimi untuk terangkan lebih lanjut berkenaan dengan PITAS ni, insyaAllah. Ya boleh, sebab depan ni saya suka pada pelaksanaan. Sebab kita sebenarnya konsep bermula tahun depan kita fokus pelaksanaan. Bila sebut pelaksanaan mesti ada kelemahan yang kita tak perasan. So okeylah, tak salah. Boleh je? Ya, okey, betul, insyaAllah. Okey, baik. Bermakna Encik Zuhimi tahun depan akan start lah perancangan ini akan dibuat lah. Okay. PITAS sesudahnya dah berjalan hampir 2 tahun secara sikit secara asasnya. Cuma secara besar-besaran kita bermula pada tahun 2022. Besar-besaran. Okey, baik. Terima kasih Encik Zuhimi. Okey, sekali lagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zuhimi Abdul Rahman, iaitu Ketua Jabatan Pembangunan Insan dan Kesejahteraan PITAS, kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Moga apa yang disampaikan oleh Encik Zuhimi sebentar tadi memberi input dan juga manfaat kepada kita semua, dan juga memberi satu term point untuk kita lebih nak mengetahui apa sebenarnya perancangan kerajaan negeri Terengganu. Buat apa kita jadi rakyat negeri Terengganu tapi kita tidak melibatkan diri untuk mengetahui apa sebenarnya perancangan kerajaan negeri Terengganu ini, untuk sama-sama kita mengambil manfaat daripada PITAS 2030 ni, insyaAllah. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur program kita pada hari ini yang bertukus sumus untuk menjayakan program kita pada hari ini walaupun secara maya, iaitu pihak media Dun Kijal dengan kerjasama Jabatan Kuasa AIMIS, Doa dan Pusat Khidmat Dun Kijal, dan juga kepada semua penonton-penonton semua yang bersama dengan kita daripada awal sehingga akhir program, masih lagi setia bersama kita, dan soalan, cadangan dan juga pandangan yang diberikan. Terima kasih semua, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di lain slot dan juga di lain hari dan tarikh di majlis buah bicara ini, insyaAllah.
Akhir kata itu sahaja. Saya minta maaf berbanyak-banyak anda ada kekurangan dalam mengendalikan bual bicara kita pada pagi ini. InsyaAllah seronok bersama dengan Cik Zuhimi, banyak input yang juga perkara baru yang saya peroleh daripada apa yang disampaikan oleh Cik Zuhimi sebentar tadi. Okey, itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.